Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Julai 2023 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Muhyiddin Yassin memfailkan writ saman ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung isu penghapusan hutang peneroka Felda. Isu itu menyaksikan kedua-dua pemimpin politik itu terbabit dalam pertikaian. Saman berkenaan difailkan pasukan peguam bela PN dari firma Roslan Dahlan Saravana dan dilakukan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam. Tindakan sivil itu dibuat susulan Muhyiddin dan Anwar saling mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang berikutan ucapan Perdana Menteri pada majlis sambutan Hari Peneroka Felda di Serdang pada 7 Julai lalu. Muhyiddin mendakwa kenyataan Anwar antara lain membayangkan dia berbohong mengenai penghapusan hutang peneroka Felda. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu antara lain menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan yang setimpal dengan pampasan RM200 juta daripada Anwar. Muhyiddin juga meminta Anwar membuat permohonan maaf secara terbuka untuk disiarkan di semua portal berita, media massa dan platform media sosial. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan telah menerima notis undang-undang daripada Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Mad Noor. Ia berhubung dengan isu unsur nadir bumi dan Saifuddin berkata dia bersedia untuk bertemu di mahkamah. Ini benar-benar berlaku. Tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. REE telah dicuri di bumi Kedah. Noktah. Sanusi dah hantar surat saman kat saya. Tak ada masalah. Saya hantar peguam saya. Jawab balik. Mari kita lawan di mahkamah. Saya kata REE dicuri. Noktah. Sementara itu, dalam siri pendedahan terbaru isu REE, Saifuddin berkata, polis sedang menyiasat seorang individu. Menurutnya, individu itu kini ditahan polis dan direman 28 hari kerana disyaki terbabit membawa pekerja warga asing bekerja di lombong haram unsur nadi bumi REE di Kedah. Saifuddin bagaimanapun tidak mendedahkan nama individu tersebut. Apa yang lebih serius? Yang lebih serius ialah pekerja yang masuk itu adalah secara seludup. Masuk ikut siam, masuk ikut semua pintu masuk, bekerja mencuri di kompartmen 12 dan ini lebih serius lagi. Ini merupakan jenayah trafficking in person. Aktanya ialah Atip Som. Kita boleh tahan dia bawa SOSMA. Dan itulah yang polis buat. Tangkap dan sekarang di bawah SOSMA. 28 hari soal siasat. Atas apa? Mereka bawa masuk pekerja dari negara luar, gaji pun tak bayar. Berita seterusnya, PAS menjelaskan Nik Abdul Aziz tidak dicalonkan pada PRN di Kelantan selepas menolak 2 kerusi yang ditawarkan kepadanya. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pengumuman Calon PN Kelantan di Kota Baru malam tadi. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, bagaimanapun bekas ahli Parlimen Pasir Mas dan Bachok itu tetap berlapang dada walaupun tidak bertanding. Malah anggota Parlimen Kubang Kerian itu menegaskan tindakan tidak mengangkat nama Nik Abduh sama sekali bukan bertujuan menghapuskan legasi bekas Menteri Besar Kelantan Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata, Nik Abduh sendiri menolak untuk dirinya dicalonkan selain berulang kali menjelaskan bahawa tiada masalah sekiranya beliau tidak bertanding. Tuan Ibrahim menyatakan PAS melihat ruang untuk Nik Abduh bergerak di dalam politik masih luas dan tidak semestinya sebagai calon. Sebelum ini terdapat ura-ura bekas ahli Parlimen Bachok itu akan bertanding di kerusi Dun Cempaka yang merupakan kawasan Allahyarham bapanya. Dalam pengumuman calon malam tadi, PN Kelantan menampilkan 23 calon muka baru dan nama Nik Abduh sekali lagi tidak dicalonkan seperti mana dalam pilihan raya umum ke-15 lalu. Penyokong bekas Perdana Menteri Najib Razak mengesahkan akan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional pada PRN ini.
Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berkata, pihaknya telah hilang kepercayaan terhadap Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Kami penyokong BOSCO tidak terikat dengan mana-mana individu lain. Tetapi sebagai ahli UMNO, kami telah hilang kepercayaan terhadap Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, kerana dia menjadikan seolah-olah parti UMNO ini milik individu. Sesiapa sahaja yang menyuarakan pendapat bertentangan akan dipecat atau digantung. Kami dengan ini menzahirkan sokongan kepada Perikatan Nasional dan menyeru semua ahli di bawah naungan kami untuk bersama kami menyokong Perikatan Nasional. Mari kita jadikan PRN ini sebagai referendum dan pungutan suara tidak percaya kepada Zahid Hamidi. Kami berharap sokongan kepada Perikatan Nasional akan membangkitkan semula keadilan buat Datuk Seri Najib dengan menurut lunas undang-undang. Mengulas lanjut, Syed Muhammad Imran berkata, pihaknya kecewa dengan sikap Timbalan Perdana Menteri itu yang membisu dengan tiada sebarang langkah untuk memberikan keadilan kepada Najib. Jelas Syed Muhammad Imran, beliau berharap PN sedia untuk memberi kerjasama dengan pihaknya demi keadilan terhadap Najib. Selama ini kami mengambil sikap bersangka baik kepada Presiden Parti UMNO berkenaan keadilan Datuk Seri Najib. Tetapi Zahid Hamidi diam menikus apabila Anwar Ibrahim menutup pintu keadilan walaupun ada kenyataan SPRM yang sepatutnya boleh mencetus perbicaraan semula yang lebih adil. Nyata sekali Zahid tidak keinginan untuk memberi keadilan untuk Datuk Seri Najib. Kami sudah tidak selesa lagi apabila Zahid Hamidi terus-menerus mempergunakan kami untuk menyokong beliau dengan menunggang nama Datuk Seri Najib. Kami harap Perikatan Nasional akan membawa balik kesatuan ummah dan menolak penguasaan DAP yang merupakan musuh tradisi UMNO. Kami harap kepimpinan Parti Perikatan Nasional akan menyambut tangan kami untuk bersama demi keadilan undang-undang sepenuhnya untuk Datuk Seri Najib dan untuk semua rakyat Malaysia. Budaya menghukum dengan fitnah terancang perlu dihapuskan sama sekali. Sekian. Sementara itu, anak lelaki Najib Razak Muhammad Nazifuddin membidas penyokong BOSCO yang mengisytihar sokongan kepada PN. Kata Nazifuddin, mereka mengeksploitasi PRN yang semakin hampir demi kepentingan mereka sendiri. Terdahulu kumpulan itu juga berkata mereka berbuat demikian kerana telah hilang kepercayaan terhadap Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Ketuanya Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berkata mereka kesal dengan sikap Zahid yang membisu dan tidak ada keinginan untuk mencari keadilan buat Najib. Bercakap kepada Malaysia Kini, Nazifuddin yang juga Ketua UMNO bahagian Langkawi menegaskan pilihan raya akan datang dan usaha menegakkan keadilan untuk Najib adalah dua isu yang berbeza. Najib telah menjalani hukuman penjara sejak Ogos lalu atas kesalahan pecah amanah jenayah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan SRC International milik kerajaan. Sambil melahirkan rasa terima kasih kepada penyokong bapanya atas kasih sayang dan sokongan mereka, Nazifuddin menegaskan bahawa pihak di luar keluarga mereka tidak benar-benar mewakili apa yang ada dalam fikiran Najib. Penyandang kerusi DUN Bagan Dalam Satis Muniandi mengumumkan keluar DAP dan mengesahkan akan bertanding atas tiket bebas pada PRN Pulau Pinang 12 Ogos ini. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Khidmat Adun Bagan Dalam di Butterworth hari ini. Setelah 15 tahun berada dalam parti DAP, saat ini saya telah menghantar surat keluar daripada parti DAP kepada Yang Berhormat Setiausaha Agung Parti Anthony Loke. Apabila saya menghantar surat ini kepada Yang Berhormat Saudara Setiausaha Agung, cukup menyakitkan. Tapi ini adalah keputusan yang perlu saya ambil untuk menyelamatkan Pulau Pinang daripada seorang tyrant, walaupun ia menyakitkan. Dan saya membuat keputusan juga untuk melawan sebagai
calon bebas hidup bagan dalam pada PRN akan datang. Yang berhormat Setiausaha Agung, kerana saya rasa sudah tiba masanya perlu lawan kemungkaran, perlu lawan seorang yang bersikap seperti dia adalah maharaja di Pulau Pinang. Bagaimanapun beliau yang juga Ketua Cawangan DAP Ujung Batu berikrar akan menyokong Ketua Menteri Chow Kon Yeow untuk terus menerajui Pulau Pinang. Pada masa sama, beliau menegaskan tidak akan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional sekiranya diberi mandat buat kali kedua menjadi adun kawasan berkenaan. Sates antara beberapa penyandang dan ahli Majlis Mesyuarat Negeri ESCO yang tidak tersenarai sebagai calon pada PRN kali ini. Semalam, bekas ahli Majlis DAP Seberang Perai David Marshall mengumumkan akan bertanding sebagai calon bebas selepas keluar daripada DAP. Replika wau bulan gergasi yang dibina Jentera PAS di Pasar Kedai Buluh, Marang, Terengganu runtuh akibat dipukul ribut. Kejadian berlaku ketika hujan lebat itu dipercayai disedari seseorang yang kebetulan berada di lokasi berkenaan. Individu itu kemudian merakam dan menularkan video itu di media sosial. Replika itu dipercayai dipasang bersempena dengan kempen pilihan raya negeri PRN pada 12 Ogos depan. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Terengganu, Muhammad Rosman Abdullah berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan berhubung kerosakan replika yang dipasang sempena pilihan raya negeri itu. Sebaliknya, kata beliau, beberapa kemusnahan kediaman dan pokok tumpang dilaporkan berlaku ekoran kejadian ribut yang berlaku petang semalam. Sebelum ini, media melaporkan suasana menjelang PRN menjadi hangat apabila binaan replika wau bulan PAS gergasi mencuri tumpuan orang ramai di Marang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.